Buat julung-julung kalinya, malam ini kita akan bersiaran secara langsung bersama dengan orang yang tidak asing lagi dalam arena politik Malaysia, iaitu bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan juga sekarang Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi menerima kunjungan kami pada malam ini. Dan malam ini kita akan bersama-sama dengan Datuk Seri dalam ruangan slot di Malaysia Post pada malam ini untuk kita berbicara berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita dan dalam Parti UMNO khususnya sekali. Okey, baik Datuk Seri. Untuk memulakan bual bicara santai kita pada malam ini, berkenaan dengan negara kita ini, selama hampir 3 tahun kerajaan Perikatan Nasional selepas pasca PRU ke-14, selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional, bagaimana Datuk Seri melihat Malaysia pada hari ini selama hampir 3 tahun daripada era Barisan Nasional dan selepasnya, iaitu peralihan antara Kerajaan Pakatan Harapan dan sekarang Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Malaysia Post yang sudi untuk mengundang saya ke studio Malaysia Post dan siaran secara langsung ini tentunya bukan hanya sekadar mengimbau soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh saudara, tetapi bagi saya suatu peristiwa hitam berlaku pada 9 Mei 2018 apabila buat pertama kalinya Barisan Nasional telah kekurangan kursi untuk membentuk semula kerajaan, di mana kita berpengalaman memenangi 13 kali pilihan raya umum dan buat pertama kalinya di dalam PRU ke-14 kita telah tidak dapat membentuk kerajaan semula kerana ketika itu kita hanya memenangi 79 kursi dan ini tentunya tidak cukup untuk membentuk sebuah kerajaan yang demokratik kerana dari jumlah 222 kursi parlimen kita seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya 112 kursi. Dengan adanya jumlah kursi yang hanya 79, ini memperlihatkan bahawa sejarah hitam telah berlaku ketika itu. Namun, sejarah selama 22 bulan di bawah sebuah pakatan, kita lihat bahawa pakatan yang rapuh itu akhirnya telah tenggelam dan ianya tidak perlu dipecahkan daripada luar. Saya sering menyebut bahawa kerajaan yang baru adalah kerajaan satu penggal. Tetapi jelas bahawa tidak sampai 2 tahun ianya telah merekah dan akhirnya berkecai. Hinggalah apabila ahli-ahli Parlimen UMNO dan juga Barisan Nasional ketika itu seramai 43 orang bersama-sama dengan 18 ahli-ahli Parlimen PAS telah bersepakat untuk bersama-sama mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mufarakah dan berpecah dari Pakatan Harapan dan berserpih serta terserpih daripada kumpulan asal Tun Dr. Mahathir, di mana ketika itu mereka mempunyai 6 ahli-ahli parlimen yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, tetapi disertai oleh penghijrah politik seramai 15 orang daripada UMNO serta juga muhajirin daripada sebuah parti yang dulunya di dalam Pakatan Harapan yang akhirnya dengan dokongan 61 ahli-ahli parlimen dari Muafakat Nasional telah
dapat membentuk kerajaan yang ada sekarang ini. Perlu diingat bahawa ketika itu apabila akuan bersumpah diberikan pada Tan Sri Muhyiddin, biarpun pembentukan kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya 112 kursi, sebenar-benarnya ketika itu Kerajaan Perikatan Nasional hanya didukung oleh seramai 113 ahli-ahli parlimen sahaja. Artinya kelebihan hanya satu kursi. Manakala seorang ahli parlimen daripada UMNO, iaitu ahli parlimen Gua Musang, tidak pernah menandatangani sebarang aku janji untuk memberikan sokongan pada Perdana Menteri sekarang. Artinya, kerajaan yang rapuh ketika zaman PH diwarisi oleh kerapuhan sebuah lagi kerajaan, dan tentunya kita lihat walaupun kita mendukung kerajaan yang ada sekarang ini, maka UMNO mengambil keputusan bersama-sama dengan kerajaan Perikatan Nasional, tetapi mengambil keputusan tidak menyertai kesepakatan Perikatan Nasional sebagai gagasan sebuah parti politik gabungan. Ini harus dibedakan sebagai sebuah kerajaan dan sebagai sebuah parti. Itulah sebabnya kita merasakan bahawa rakyat harus mengetahui bagaimana pengorbanan UMNO dan Barisan Nasional untuk mewujudkan kerajaan yang ada sekarang ini. Walaupun kami dibalingkan dengan meminta bahawa UMNO dan Barisan Nasional harus berasa bersyukur dan berterima kasih dengan penyertaan kerajaan sekarang ini. Jika tidak, kononnya UMNO dan Barisan Nasional tetap berada di luar, iaitu sebagai pembangkang. Dengan 43 sokongan, tentunya kita harus mengetahui siapa yang patut bersyukur, siapa yang patut berterima kasih dengan pembentukan kerajaan yang ada sekarang ini. Okey, baik. Berkenaan dengan siapa yang patut bersyukur tadi. Okey. Dan kita, tadi Datuk Seri bercakap pasal UMNO tidak sesekali menyertai Perikatan Nasional. Okey, sekiranya berlaku PRU 15, adakah UMNO akan kekal dengan Barisan Nasional dan bagaimana Muafakat Nasional? Adakah kalau kita lihat sekarang pun PAS sendiri seperti terpecah kepada dua pihak, ada yang berpihak kepada mahu menyertai Perikatan Nasional, ada yang stick dengan Muafakat Nasional, dan UMNO di mana? Kita berpegang kepada roh, iaitu semangat atau spirit penyatuan ummah. Ketika dua parti politik yang bermusuhan secara tradisi selama berdekad-dekad, berpuluh tahun, dan UMNO pernah dikafirkan oleh parti itu, tapi atas nama ukhuwah, persahabatan, atas nama keislaman, kita sanggup melupakan itu. Dan apabila perjanjian persefahaman atau MOU ditandatangani dalam suatu peristiwa yang amat bersejarah di Dewan Merdeka, di kompleks UMNO, berduyun-duyun dan berbondong-bondong penyokong kedua-dua parti datang, bukan hanya sekadar berada di persekitaran Dewan Merdeka, tetapi di seluruh Kuala Lumpur yang diputihkan ketika itu warna tema penyatuan ummah. Ketika itu persefahaman yang ditandatangani memperlihatkan bahawa UMNO dan PAS diputuskan supaya tidak tergesa-gesa untuk menyertai Perikatan Nasional sebagai sebuah parti. Hanya mendukung Perikatan Nasional sebagai gabungan pembentukan sebuah kerajaan. Artinya, UMNO memegang kepada prinsip bahawa persetujuan harus dibuat bersama. Maka, kita berpegang kepada prinsip itu, biarpun bahawa kedua-dua kaki kita jika berdiri harus berada di satu tempat, dan kita tidak boleh berada di satu tempat lain
kerana kaki hanya dua, kecuali kaki makhluk-makhluk lain yang lebih daripada dua. Ya, kaki boleh berada di satu tempat ataupun insanul ghaib, manusia ghaib yang kita tidak nampak kakinya di mana. Pegangan prinsip itu harus terus diungguli oleh kita. Maka di dalam keadaan itu kita tidak nampak bahawa di dalam PRU ke-15 nanti bahawa seboleh mungkin roh, semangat, spirit muafakat nasional harus dipertahankan. Namun jika ada pihak yang mahu mufarakah, kita tidak boleh menghalang. Kerana negara kita adalah sebuah negara demokrasi. Maka tidak ada satu perundangan pun untuk menentukan sebuah parti itu sama ada boleh bersama atau tidak bersama, kerana ini adalah hak parti masing-masing. Jadi di dalam keadaan itu, politik adalah sesuatu yang sangat dinamik, ya. Dan politik itu tidak jumud, tidak beku, tidak statik. Maka sebarang kemungkinan jangan dispekulasikan, ya. Kita tahu bahawa seorang pemimpin yang sangat bencikan sebuah parti chauvinistik, parti perkauman, ya, dan kami diindoktrinasikan berpuluh-puluh tahun. Malah dalam tempoh 22 tahun pemimpin itu sangat membenci sebuah parti, tetapi akhirnya memeluk dan mendakap dengan erat serta memuji parti berkenaan. Itu dinamik politik pemimpin itu dan partinya. Jadi dalam soal ini kita tidak mahu berlaku seperti begitu. Namun kita harus mengakui hakikat bahawa sebuah negara yang Allah Ta'ala tentukan bahawa sunnatullah, ya, sudah Allah telah menentukan Malaysia adalah sebuah masyarakat majmuk. Kepelbagaian kaum, budaya, agama harus diakui hakikat. Hakikat ini harus berpaksikan kepada keindukan demokrasi dan keindukan pada demografi yang ada pada negara ini. Maka paksi keindukan itu adalah kepada bangsa yang menjadi akar umbi pada negara ini, tanpa kita mengedepikan bangsa, agama, budaya, lain-lain kaum di negara ini, kerana sunnatullah telah menentukan begitu. Ini hakikatnya. Maka gagasan dulu Perikatan sebagai sebuah parti gabungan dan kemudiannya Perikatan 2.0 yang dipanggil sebagai Barisan Nasional adalah satu kedinamikan politik yang berlaku. Jangan nafikan, kalau itu berlaku pada tahun 1974 dan kemudiannya gabungan itu telah berjalan hingga tahun 2018, kenapa tidak ada Perikatan 3.0 yang mungkin kedinamikannya akan kita lihat sendiri apabila tiba waktunya. Mungkin kalau kita bercakap berkenaan dengan UMNO bergabung dengan PKR, tak mustahil, benda yang tidak mustahil. Tetapi ada sebelum ini kita baca ada pendapat mengatakan bahawa satu-satunya gabungan yang paling utuh, paling ngam dekat Malaysia ini, andainya berlaku gabungan yang baru di antara UMNO dan DAP. Antara argumen dia adalah sebab DAP popular di kawasan bandar dan UMNO bandar dan luar bandar. Mungkin soalan saudara terlalu spekulatif dan saya tidak mahu masyarakat dikotorkan dengan pemikiran yang terlalu berspekulasi begitu, ya. Sebab di luar sana seolah-olah UMNO mahu bersekongkol dengan parti yang diindoktrinasikan, ya, oleh seorang pemimpin yang sangat bencikan parti berkenaan. Akhirnya saya sebutkan tadi, berpelukan dengan penuh keeratan atas rasa yang digarisbawahi sebagai mencapai matlamat politik. Terlalu awal untuk menyebutkan, ya, kita mahu bergabung dengan parti itu dan parti ini, dan kita tidak pernah berbincang. Walaupun ada seseorang daripada parti kami yang memegang jawatan yang agak penting ketika itu, yang kerap bertemu, berbanding dengan Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional dengan pemimpin parti itu.
Kan tidak ada perbincangan secara formal atau tidak formal. Tetapi kedinamikan politik tidak boleh dinafikan. Apabila saya menyebut jajaran baru ketika pembentukan kerajaan di negeri Perak, spekulasi seperti saudara timbul seolah-olah saya mau mendakap parti yang dibenci oleh orang itu sebagai rakan kongsi politik saya. Hakikatnya tidak berlaku begitu. Apa yang berlaku ialah jajaran baru mengikut Confident Supply Agreement, di mana 59 ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perak dari pelbagai parti, termasuk parti-parti yang menganggotai Perikatan Nasional, diberikan peruntukan yang sama dengan parti-parti yang tidak pun masuk di dalam parti gabungan pembentukan kerajaan negeri Perak. Itulah jajaran baru sebagaimana yang berlaku di Johor, di mana parti-parti yang tidak mendukung Perikatan Nasional dengan menteri besarnya yang baru diberikan peruntukan yang sama. Adakah dengan adanya penyertaan parti-parti yang di luar Perikatan Nasional dianggap bahawa kita melakukan persekongkolan politik dengan pihak yang berkenaan? Di dalam hal ini, saya harap penonton-penonton rancangan ini membaca, bukan saja yang tersurat, membaca apa yang tersirat, yang saya sampaikan. Soal keindukan. Dan kita harus menggarisbawahkan bahawa kerelevanan dan juga dominan UMNO dan Barisan Nasional untuk menginduki kerajaan itu sedang diusahakan, walaupun banyak kekangan, sebagaimana uphill battle yang sedang dihadapi. Tapi sejarah telah memperlihatkan jika kesungguhan itu dilakukan dengan dibaluti oleh penuh keikhlasan dan kejujuran di dalam kerja-kerja politik, tidak ada sesuatu yang mustahil yang boleh berlaku untuk melihat perubahan itu semula. Okay, baik Datuk Seri, balik kepada kerajaan Perikatan Nasional tadi. Apa dalam keadaan dunia menghadapi pandemik COVID hari ini, bagaimana Datuk Seri melihat cara kerajaan Perikatan Nasional hari ini menangani atau mengurus pandemik COVID di negara kita? Saya ingin mengucapkan tahniah kepada frontliners, mereka yang berada di barisan hadapan untuk mengurus serta mendepani permasalahan pandemik COVID-19 ini. Tahniah daripada Ketua Pengarah Kesihatannya, kepada Polis Diraja Malaysia, kepada Angkatan Tentera Malaysia, kepada doktor dan semua pihak, agensi-agensi yang terlibat. SOP-nya cukup ketat dan setiap hari tanpa putus, walaupun hari raya, pengumuman dibuat kerana mahu mengemaskinikan to update the latest SOP ataupun piawaian baru digunakan. Tapi alhamdulillah, jumlah pesakit semakin bertambah dengan pengurusan yang baik itu. Ini merupakan satu kejayaan yang harus dibanggakan oleh kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia keseluruhannya, pencapaian itu. Negara di dunia tidak lagi bercerita tentang berapa pesakit yang jumlahnya meningkat atau turun setiap hari. Negara di luar, banyak negara yang telah bebas COVID. Kita lihat berita-berita multimedia antarabangsa. Tidak lagi bercakap tentang berapa jumlah kematian. Tetapi mereka memaparkan berita berapa ramai yang telah divaksinasikan. Berapa banyak vaksin yang telah di-apply kepada penduduknya. Berapa peratus daripada jumlah seluruh penduduk negara-negara itu yang telah divaksinasikan. Kenapa sebuah negara di rantau ASEAN ini yang dari segi economic growth-nya, pertumbuhan ekonominya agak terkebelakang, boleh mendapat vaksin ini lebih awal daripada Malaysia? Malah mereka telah memvaksinasikan lebih 20% penduduk negaranya. Kenapa negara kita yang amat maju dengan SOP-nya cukup baik, cukup ketat,
perutusan khas yang diberikan lebih daripada 40 kali masih meningkat. Malah ada jangkaan, andaian bahawa insya-Allah bulan Mac ni akan meningkat pada 20,000 sehari. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang cukup baik. Ini adalah satu kejayaan kepada negara kita walaupun vaksinasi akan sampai. Dan tentunya darurat harus diperpanjangkan, kerana darurat ini adalah darurat untuk menangani pandemik COVID-19. Maka adalah sebab yang kukuh darurat ini untuk diperpanjangkan. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang berhasrat melakukan perkara yang sedemikian. Kalau kita tengok di media-media sosial, akibat pandemik ini, darurat ini, rakyat mengeluh. Ekonomi rakyat makin teruk. Jadi, Datuk Seri perlu tak kerajaan macam contohnya meneruskan moratorium? Ya, kerajaan ini adalah kerajaan COVID-19. Segala-galanya dihubung kaitkan dengan COVID. Rakyat mahu melihat bukan hanya sekadar bagaimana COVID harus ditangani. Rakyat perlukan money in the pocket, food on the table. Rakyat mahu kelangsungan hidup ditangani. Ya, kita akui hakikat bahawa takdir telah menentukan seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19. Tetapi bolehkah kita terima hakikat bahawa foreign direct investment, FDI kita, pelabur-pelabur asing kita mencabut pelaburannya dan dipindahkan ke sebuah negara lain, Tirai atau Asia? Bagaimana 700,000 lebih pengangguran berlaku? Bagaimana 232,000 siswazah menganggur? Dan peratus pengangguran, alhamdulillah, sejak merdeka ini paling tinggi lah, ini pencapaian yang terbaik, iaitu 4.8%. Dan tentunya kita harus melihat bahawa aspek ekonomi ketika ini harus didepani. Dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi pasca COVID, iaitu ketika COVID hampir selesai dan insya-Allah tamat. Saya tidak tahu bila tempohnya sebab kita sering dingiang-ngiangkan bahawa kita harus hidup dalam norma baru. Ya, kita terima hakikat norma baru, tetapi rakyat mahu makan. Jumlah gerai lebih banyak daripada yang datang ke gerai. Kedai-kedai runcit, sektor perkilangan, sektor industri pelancongan, sektor yang dipanggil sebagai hospitality, tidak pun diberikan kepedulian. Saya adalah sebahagian daripada kerajaan, tetapi oleh kerana parlimen tidak bersidang, maka jangan disekat suara rakyat yang saya menjadi lidahnya. Suara saya adalah nadi daripada rakyat. Dan ramai lagi kawan-kawan yang lain menyebutkan perkara ini, sebab kalau bukan kita yang menyuarakan suara rakyat, siapa lagi? Siapa lagi wakil rakyat yang sepatutnya duduk di parlimen menyuarakan suara dan nadi rakyat apabila demokrasi telah dikafankan atau sekurang-kurangnya telah disemadikan? Maka apakah suara rakyat harus ditutup kerana kita bukan mulut tempayan? Dan kita harus mengetahui bahawa rakyat harus diutamakan dalam apa keadaan sekalipun. Bercakap pasal demokrasi, semalam 90 ahli parlimen seluruh Asia mendesak agar kerajaan Malaysia membuka semula ruang demokrasi dengan mengadakan sidang parlimen. Saya telah menyebutkan di dalam tulisan saya, kita tidak perlu campur tangan asing dalam sistem politik negara kita. Acuan politik kita saja yang paling sesuai memperkatakannya.
Kita tidak perlu dibela dengan hanya 90 ahli-ahli parlimen mengatakan itu. Tetapi suara timbalan speaker Dewan Rakyat adalah suara kita, bukan suara beliau saja. Apabila timbalan speaker menulis surat kepada Peguam Negara, ya, bukan sahaja daripada aspek perundangan dan politik, tetapi itu adalah suara rakyat yang disalurkan oleh beliau dan melalui pemikiran beliau, dan tentunya dalam perkara ini apabila beliau mengkehendaki dan meminta supaya parlimen harus bersidang, ya, kenapa parlimen tidak boleh bersidang? Pasar malam dibuka, supermarket dan juga mall dibuka. Adakah ahli-ahli parlimen lebih bahaya daripada pengunjung pasar malam? Ataupun kita lihat rumah-rumah ibadat, dan saya amat kasihan dengan penganut-penganut agama yang apabila ada perayaan keagamaannya disekat. Kita faham takut ada jangkitan atau penularan itu berlaku. Tetapi kalau kita mahu berlaku adil, ya, kita harus melihat bahawa sensitiviti keagamaan harus diambil kepedulian oleh semua pihak. Dari segi pelaksanaan SOP, rakyat banyak mengeluh terdapat percanggahan, misalnya industri dibuka tanpa dalam masa yang sama sekatan rentas negeri daerah dibuat, dan begitu juga yang seperti kita nampak rumah-rumah ibadat dilarang melakukan ibadat, tapi sebaliknya pasar malam masih dibenarkan. Datuk Seri boleh? Ya, saya fikir pembukaan pasar malam itu penting sebab rakyat yang berpendapatan rendah dalam kumpulan B40, ya, harus pergi ke pasar malam. Di situlah mungkin diharapkan dapat bahan-bahan makanan yang murah. Dan kini kumpulan M40 telah ramai yang masuk ke kategori B40 apabila bracket pendapatan, the income bracket itu tidak lagi mampu dan mereka bukan terdiri pada kumpulan pertengahan. So di dalam hal ini bagi saya pasar malam dibuka, alhamdulillah. Mall dibuka, alhamdulillah. Tapi rumah ibadat, saya menghormati kuasa Duli Yang Maha Mulia tuanku-tuanku sebagai ketua agama, dan yang di-Pertuan Negeri adalah wakil Menteri Agong di negeri masing-masing dalam bidang agama dan adat istiadat Melayu, ya. Tetapi saya fikir orang Islam pun patuh kepada SOP, ya, dan tentunya kita mendoakan satu hari akan dibuka dan akan ditambah mudahkan untuk kita melakukan ibadah. Okey, Datuk Seri cakap semula berkenaan dengan darurat tadi. Kalau kita tengok di media sosial pun rakyat secara terbuka bercakap pasal darurat. Katanya darurat ini adalah untuk menyelamatkan kuasa Perdana Menteri, bukan darurat COVID. Secara terbuka sekarang kalau kita tengok di media-media sosial. Mungkin Datuk Seri boleh. Itu interpretasi yang kita tidak boleh tahan. Tetapi hakikat sebenarnya matlamat asalnya adalah untuk menangani COVID. Tetapi kita telah ada SOP yang cukup ketat. Dan bagi saya peribadi tidak perlu pun darurat diisytiharkan atau diproklamasikan. Dalam perkara ini saya amat taat setia kepada tintah dan proklamasi Duli Yang Maha Mulia Peri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang telah dinasihati oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri dapat mandat daripada Jemaah Menteri supaya darurat diisytiharkan. Tetapi hakikatnya ialah pada waktu yang sama rakyat harus diambil kepedulian. Mungkin soal rakyat yang saudara sebut tadi terlalu kecil bagi mereka yang berpangkat besar, berkedudukan tinggi, berada di bilik hawa dingin dan di kursi empuk. Mungkin masalah rakyat ini terlalu kecil. Bagi kita, masalah rakyat harus diutamakan. Tanpa rakyat kita tidak akan berada di mana-mana posisi di dalam kerajaan, apatah lagi sebagai anggota Jemaah Menteri. Jadi kepedulian rakyat harus diberikan keutamaan.
Okay, Datuk Seri, kita pergi ke topik UMNO. Boleh, Datuk Seri? UMNO, orang sekarang menunggu-nunggu tarikh pemilihan UMNO. Bila, Datuk Seri? Kita harus melihat sesebuah organisasi itu melalui perlembagaannya. Perhimpunan Agung wajib diadakan setiap tahun. Perhimpunan Agung tahun 2020 belum diadakan. Dan atas SOP, Perhimpunan Agung itu telah ditangguhkan. Apabila kita merancang Perhimpunan Agung 2020 untuk diadakan pada 31 hari bulan Januari, itu pun ditangguhkan. Maka keutamaan harus diberikan pada Perhimpunan Agung yang tertangguh tahun lalu. Tetapi saya telah berjanji, bukan hanya kenyataan di dalam wawancara, dalam sebuah media atas talian, tetapi ini hakikatnya. Penggal kepimpinan UMNO yang ada sekarang ini dipilih pada tahun 2018, dan tempoh penggal itu adalah sama selama 3 tahun. Ianya akan berakhir pada 31 Disember 2021. Maka sebagai Presiden UMNO yang amat demokratik, maka kita mahu pemilihan di peringkat cawangan dan bahagian serta kepimpinan tertinggi UMNO di peringkat nasional mesti diadakan pada tahun ini, tahun 2021. Berkenaan dengan perkara tersebut yang Datuk Seri cakap tadi. Ya, Datuk Seri satu-satunya Presiden parti dalam yang menyokong pembentukan kerajaan hari ini. Walau bagaimanapun, tiada sebarang jawatan dalam kerajaan. Secara adilnya, pemimpin parti yang berada di dalam kerajaan atau pemimpin parti yang partinya mendukung kerajaan, dari segi logik akal politiknya mesti berada dalam kerajaan. Tetapi itu akal politik. Hakikatnya, apabila lemparan tuduhan yang sengaja direka oleh pemimpin sebelum itu, dan alhamdulillah diteruskan oleh pemimpin yang ada sekarang ini, saya harus menghadapi perkara ini. Biar saya membersihkan nama saya. Dan tentunya, tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan politik. Kalau kita baca tulisan Tommy Thomas, jelas memperlihatkan bahawa pertuduhan ini sengaja direka untuk memalu, untuk mengaibkan, untuk menjatuhkan dan untuk meruntuhkan bukan saja individu tetapi organisasi atau parti politik yang diketuainya. Itu jelas. Walaupun tidak disebut secara literal, secara nyata, tapi itu implied di dalam tulisannya. Kalau saya salah, sila buat laporan polis dan sila siasat saya. Dan jangan lupa, sila buat laporan polis untuk laporan polis yang telah dibuat oleh wanita, pemuda, puteri dan pemimpin Anugerah Seluruh Negara terhadap tulisan buku itu. Okey, Datuk Seri, pergi kepada PRU 15 akan datang. Pendirian UMNO berkenaan dengan... Bila PRU 15? Sekiranya berlaku akan datang, sama ada tahun ini atau tahun depan, bagaimana pendirian UMNO berkenaan dengan pengundi 18? Kita menyokong di Dewan Rakyat bahawa secara automatik mereka yang berumur 18 tahun hingga 21 tahun didukung supaya menjadi pengundi sah atau istilahnya pemilih sah. Dan kita telah meletakkan syarat, iaitu mana-mana rakyat Malaysia yang belum mendaftar sebagai pengundi secara automatik menjadi pengundi. Maka kompromi kepada dua kombinasi ini telah diterima di Dewan Rakyat. Dan kita tahu keputusannya apabila pengundian itu dibuat. Tentu ini merupakan satu sistem yang adil dan saya
Saya merasakan bahawa ini adalah satu game changer yang baru, satu perubahan yang baru kepada sistem demokrasi di negara kita. Dan banyak dilakukan di negara-negara maju, bahawa mereka yang berumur 18 tahun, malah ada negara-negara yang mewajibkan mereka yang berumur kurang daripada itu, yang 15 tahun pun boleh mengundi. Saya fikir tentu ada rasionalnya kenapa mereka yang berumur 15 tahun juga dibolehkan untuk mengundi, walaupun mungkin kematangan politiknya memang relatifnya rendah, mungkin begitu. Tapi kita tidak mau pertikaikan soal negara lain. Tetapi UMNO dan BN menyokong kepada mereka yang berumur 18 tahun itu untuk menjadi pengundi secara automatik di negara kita. Sekiranya diluluskan, bagaimana UMNO mahu menarik pengundi 18 ini untuk mendekatkan diri dengan UMNO? Kita tahu bahawa segmen ini terdiri pada kohort, kohort artinya kumpulan yang memasuki tingkatan pendidikan pada tahun-tahun tertentu, ya. Di dalam hal ini tentulah sukar, ya, untuk UMNO mendekati kumpulan ini secara langsung. Keberuntungan kepada parti yang portfolio pendidikannya dipegang oleh seseorang yang diletakkan di dalam bidang pendidikan, ya. Tetapi kita juga ada seorang menteri pendidikan, menteri pengajian tinggi yang juga memegang portfolio untuk kategori atau segmen umur yang demikian. Kita harus mengambil beberapa langkah dan pendekatan untuk mendekati kumpulan ini. Dan saya tidak perlulah berkongsi dengan penonton-penonton program ini bagaimana strategi UMNO dan Barisan Nasional untuk mendekati kumpulan ini. Jika saya berkongsi strategi, ianya tidak lagi jadi strategi kerana strategi telah diketahui oleh ramai. Okey, Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, okey, sekiranya Datuk Seri bukan seorang ahli politik hari ini, siapa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi? Pada tahun 1976, apabila saya menjadi seorang graduan daripada Universiti Melaya, saya memulakan kerja saya sebagai seorang banker, pegawai bank. Dan saya mempunyai latar belakang perbankan selama 15 tahun. Saya juga berada dalam sektor korporat, dalam syarikat tersenarai selama tidak kurang daripada 10 tahun. Artinya saya ada pengalaman perbankan dan korporat selama 25 tahun. Maka sebaik-baiknya, ya, saya kembali ke bidang itu. Tetapi dengan usia yang lepas daripada waktu maghrib, mungkin telah masuk isyak, dan mungkin dalam waktu yang terdekat masuk waktu tahajud, saya tidak harus memikirkan kerja saya untuk kembali sebagaimana yang pernah saya alami ketika saya hanya berumur 23 tahun yang lalu. 23 tahun ketika itu. Datuk Seri akan jadi seorang banker sekiranya bukan ahli politik? Saya tidak mahu dan tidak akan pernah menulis ke belakang. Saya akan melihat ke depan. Sekali saya terjebur dalam politik, saya akan meneruskan kerja saya sebagai seorang ahli politik. Datuk Seri, sekiranya Datuk Seri ada masa lapang, apa hobi Datuk Seri? Mungkin Datuk Seri boleh kongsi dekat kita punya penonton. Kalau ada masa lapang lah. Kalau ada masa lapang, keutamaan saya mendekati isteri saya dan cucu-cucu saya yang sangat dicemburi oleh anak-anak menantu saya. Kerana saya lebih rapat dengan cucu daripada anak-anak ketika mereka kecil dahulu. Tapi itu adalah naluri dan lumrah biasa. Itu universal value. Seorang nenek, seorang atuk lebih rapat dengan cucunya berbanding dengan anak-anaknya, walaupun sayangnya pada anak-anak tidak pernah luntur walaupun setitik sekalipun. Baik Datuk Seri, mungkin Datuk Seri sebelum kita tutup kita punya program malam ini, ada apa-apa yang Datuk Seri nak sampaikan secara tuntas? Tidak kenal maka tidak cinta. Saya ucapkan terima kasih kerana saya masih sudi diwawancarai. Saya tidak ada yang saya sembunyikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.